Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izzuan bin Abu Bakar daripada BMSK1. Saya akan membentangkan tugasan assignment kedua, iaitu isu kontemporari antara tamadun. Saya daripada kumpulan yang ketiga dan kumpulan saya mendapat tajuk krisis alam sekitar. Mula-mula dahulu saya akan memberikan definisi krisis alam sekitar. Secara umumnya, krisis membawa maksud permasalahan, konflik ataupun ketegangan sesuatu keadaan. Manakala alam sekitar adalah alam sekeliling kita, iaitu alam semula jadi. Yang keduanya, saya akan memberitahu mengenai pandangan barat terhadap alam sekitar. Pandangan barat ni saya dapat daripada buku ni, iaitu buku Tamadun Islam dan Tamadun Asia, Citas. Buku ni mengatakan bahawa terdapat dua pemikiran barat yang mengancam alam. Buku ni juga mengatakan bahawa krisis alam sekitar ni mempunyai kaitan dengan pemikiran barat yang dinyatakan dalam buku ni. Pemikiran barat yang pertama adalah alam dianugerahkan kepada manusia dan manusia perlu mendominasi alam. Human dominance over nature. Maksudnya kat sini, barat mengatakan bahawa alam yang dikurniakan kepada manusia perlu didominasikan dan dimanfaatkan. Pandangan yang kedua pula, manusia terbaik akan kekal, survival of the fittest. Sekiranya mereka tidak menguasai dan mendominasi sumber alam dunia, maka sumber bangsa lain akan mengambilnya. Maknanya dekat sini barat mengatakan bahawa manusia yang terbaik yang kekal tu adalah manusia yang mendominasi alam dan belum diambil oleh bangsa lain lagi. Fahaman barat ini adalah ideologi yang diambil daripada tafsiran terhadap kitab Injil. Bercakap mengenai krisis alam sekitar. Krisis alam sekitar terbahagi kepada banyak benda, iaitu antaranya adalah pencemaran bunyi, pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah. Tajuk yang saya dapat adalah pencemaran air. Definisi pencemaran air. Pencemaran air adalah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pembejal, cecair dan gas, terutamanya di kawasan tasik, sungai dan laut. Untuk memudahkan kefahaman semua ataupun dah tahu kan, tapi sebenarnya mudahnya pencemaran air ni adalah air yang telah pun kotor disebabkan oleh pembuangan sisa-sisa toksik dan air yang telah dicemari oleh sampah sarap yang kita boleh lihat di sungai dan juga di laut. Sebelum saya terus kepada soalan tugasan, iaitu kesan pencemaran air ini kepada sosio budaya, masyarakat dan juga negara, saya akan menilaikan sedikit punca berlakunya pencemaran air ini. Punca yang pertama adalah pembuangan bahan domestik dan organik. Pembuangan bahan domestik dan organik ke dalam laut dan juga ke dalam sungai. Bahan buangan domestik ini adalah bahan buangan yang terdapat di rumah kita sebenarnya. Contohnya macam bahan buangan kaca, bahan buangan plastik, bahan buangan kertas dan juga sisa makanan. Bahan-bahan ini yang tidak dihantar di pusat pelupusan ataupun pusat kita semula, setengah orang, setengah syarikat dan masyarakat membuang bahan buangan domestik ini ke dalam laut dan juga ke dalam sungai. Maksudnya kat sini, tanpa kesedaran kita ataupun dengan kita sedar, ada golongan yang membuang bahan buangan domestik ini secara tidak bertanggungjawabnya ke dalam sungai dan ke dalam laut, tanpa memikirkan kesannya kepada manusia dan kesannya kepada alam sekitar itu sendiri. Seterusnya ada juga manusia dan masyarakat yang membuang bahan buangan organik. Bahan buangan organik ni macam bahan buangan semula jadi yang telah reput. Contohnya macam haiwan yang telah reput, tumbuhan dan sayuran yang telah reput dan juga sistem makanan. Terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab ini sesuka hati membuang makanan bahan organik ini ke dalam laut dan ke dalam sungai secara sengaja tanpa memikirkan kesan juga kepada masyarakat dan kesan kepada alam sekitar. Mereka melakukannya kerana mereka menyangkakan bahan organik dan bahan domestik itu akan terurai dan akan terhapus kiranya dibuang ke dalam laut dan sungai, tetapi sebenarnya tidak. Benda itu akan menyebabkan pencemaran air. Seterusnya adalah punca yang kedua, pembuangan bahan radioaktif.
Okey, bahan radioaktif ini adalah produk penjanaan tenaga nuklear dan aplikasi lain, atau juga pembelahan nukleus atau teknologi nuklear, seperti dalam penyelidikan dan perubatan. Okey, senang nak dikatakan bahan radioaktif ni bahan toksik yang boleh memberikan radiasi kepada kehidupan. Macam manusia, sekiranya manusia terkena bahan radioaktif, boleh menjejaskan genetik dia dan juga boleh menyebabkan kematian ataupun masalah mutasi kepada manusia itu. Jadi betapa bahayanya pembuangan bahan radioaktif ni ke dalam laut dan sungai boleh menyebabkan masalah kepada manusia dan juga alam sekitar. Antara bahan buangan radioaktif dalam laut dan sungai adalah plutonium, radium dan juga iodin. Okey, seterusnya adalah kegiatan pertanian adalah salah satu juga punca kepada pencemaran air. Okey, kegiatan pertanian yang saya katakan ini bukanlah kegiatan pertanian yang biasa-biasa, namun kegiatan pertanian yang telah dimajukan dan yang menggunakan teknologi yang maju. Antaranya kegiatan pertanian yang menggunakan racun serangga perosak. Maksudnya terdapatnya pihak yang menggunakan racun serangga perosak untuk menghapuskan serangga-serangga perosak di kawasan pertanian mereka dan di kebun-kebun mereka dan di ladang-ladang mereka. Antaranya adalah pestisid dan juga insektisid. Okey, racun serangga perosak ini boleh boleh menjadi punca pencemaran air apabila sistem pengaliran kawasan pertanian atau pertanaman itu mengalirkan airnya ke sungai. Apabila racun disembuh dan air yang mengalir ke sungai itu membawa racun-racun serangga ini, akan memasukkan racun serangga ke dalam sungai dan menyebabkan berlakunya pencemaran air yang boleh mengganggu ekosistem hidupan akuatik. Contohnya macam rupai air dan juga hidupan akuatik seperti ikan dan yang lain-lainnya. Okey. Pencemaran air ini berlaku setelah kemajuan teknologi yang meningkat di negara kita. Kerana jika kita perhatikan, pada zaman dahulu tiada isu ataupun kes yang berkaitan mengenai pencemaran air ataupun pencemaran alam tidak berlaku pun pada zaman dahulu kerana tiadanya teknologi kemajuan yang semakin meningkat. Sekarang ini pencemaran berlaku disebabkan oleh pendekatan teknologi yang sangat berleluasa oleh manusia. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kesan pencemaran air kepada sosio budaya. Okey, pada zaman dahulu kita boleh lihat bahawa sosio budaya masyarakat di tanah Melayu bertembung dan mempunyai perubahan disebabkan oleh perairan di tanah Melayu. Bermaksud, apa yang saya katakan adalah kedatangan pengaruh luar datangnya daripada pedagang-pedagang yang singgah ke pelabuhan Selat Melaka. Jadi, salah satu punca pertumbuhan sosial budaya di masyarakat di tanah Melayu adalah pelabuhan Selat Melaka, iaitu perairan. Bermakna pada zaman dahulu, laut ini menjadi satu faktor kedatangan, satu cara kedatangan untuk masyarakat pelbagai kaum di negara kita dan pertumbuhan sosial budaya yang berlaku di negara kita. Okey. Kesan yang pertama adalah maafkan saya. Sebenarnya daripada apa yang saya jumpa, kesan pencemaran air kepada sosial budaya ini tak banyak sebabnya kalau kita perhatikan sosial budaya negara kita tidak melibatkan sangat dengan laut, kecuali aktiviti-aktiviti perikanan dan sebagainya yang saya akan terangkan dalam kesan kepada masyarakat nanti. Okey, apa yang diperoleh daripada kesan pencemaran air kepada sosial budaya ini berlakunya kepada masyarakat yang duduk di pinggir-pinggir pantai dan juga masyarakat bajau laut. Okey, mungkin ada yang tak pernah dengar masyarakat bajau laut. Nanti saya akan terangkan. Okey, kesan dia kepada masyarakat yang kesan kepada sosial budaya masyarakat yang duduk pinggir pantai ni sebabnya bila pencemaran air berlaku, mereka yang duduk di pinggir pantai tidak boleh melakukan rutin harian mereka di pesisiran pantai dan juga di laut kerana air yang tercemar dan pesisiran pantai yang penuh dengan sampah sarap. Jadi mereka hanya boleh melakukan aktiviti di lautan dan tidak dapat melakukan aktiviti rutin harian mereka seperti biasa. Sehinggalah pencemaran air ini dapat dikurangkan, dapat dicegah. Okey. Kembali kepada masyarakat bajau laut. Okey. Masyarakat bajau laut ni adalah masyarakat yang tinggal di pendapatannya berada di perairan, iaitu di laut. Contohnya yang saya dapatkan di Malaysia ni adalah masyarakat
bajau laut sempurna dan masyarakat bajau laut Lahad Datu. Okey, masyarakat bajau laut Lahad Datu dan sempurna ni, pendapatan mereka adalah berada di atas air, iaitu mereka membina rumah di atas air. Okey, kesan pencemaran air ni sekiranya berlaku kepada masyarakat bajau laut ini adalah kepada tradisi mereka. Antara tradisi yang terjejas disebabkan oleh pencemaran air ini adalah tradisi makanan mereka. Okey, salah satu makanan tradisi masyarakat bajau laut adalah kimak, iaitu kerang laut, sejenis kerang laut. Ya. Apabila kerang laut ini tidak dapat diambil disebabkan oleh pencemaran air. Apabila pencemaran air berlaku, mereka tidak dapat menyelam dan mengambilnya di dasar laut, jadi menyebabkan mereka tidak dapat makan makanan tradisi yang telah wujud setelah sekian lama ini. Jadi tradisi makanan mereka terjejas apabila berlakunya pencemaran air ini. Okey, seterusnya, jika berlakunya pencemaran air di kawasan penempatan perairan masyarakat bajau laut sempurna dan Lahad Datu ni, pergerakan mereka juga boleh terjejas kerana sampah sarap yang berpunca daripada pencemaran ini mengganggu pergerakan bot dan sampah mereka untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, maknanya mereka tak boleh nak bergerak dan melakukan rutin harian mereka sebabkan pencemaran yang disebabkan oleh sampah sarap ni. Okey, selain itu, pencemaran yang teruk, sekiranya berlakunya pencemaran yang teruk, saya merasakan bahawa mereka tidak dapat meneruskan untuk tinggal di pendapatan itu, tetapi perlu pindah ke daratan. Apabila mereka pindah ke daratan, boleh menjadi salah satu sebab untuk adat dan istiadat mereka dilupakan setelah sekian lama mereka berada di daratan. Contohnya yang saya tahu adalah mereka menyembah semangat laut. Apabila mereka tinggal di daratan setelah sekian lama, pastinya mereka akan lupa tentang adat dan penyembahan mereka kepada semangat laut ini, kerana mereka tidak lagi duduk di laut tetapi tinggal di daratan. Okey, walau bagaimanapun, budaya mereka yang tidak terjejas walaupun berlakunya pencemaran air ini adalah ritual tarian, iaitu Pak Kanduli. Kenapa tidak terjejasnya sekiranya berlakunya pencemaran air ini adalah ritual tarian itu dilakukan bukan dalam air tapi di atas daratan ataupun di atas permukaan yang rata, supaya mereka dapat menari untuk menyembah semangat laut. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kesan pencemaran air kepada masyarakat. Okey, pada zaman dahulunya tiadanya pencemaran air. Jadi masyarakat pada zaman dahulu memanfaatkan perairan dengan kegiatan perikanan dan sebagainya, menyebabkan mereka semakin maju dan mendapat pendapatan yang lumayan berasaskan perikanan ini. Namun setelah berlakunya pencemaran ini, memberi kesan negatif kepada mereka-mereka yang duduk di pesisir pantai dan juga masyarakat yang berada di daratan juga. Okey, kesan yang pertama kepada masyarakat adalah masalah kesihatan. Kenapa berlakunya masalah kesihatan? Kerana terdapatnya segelintir masyarakat yang minuman mereka ataupun sumber air mereka adalah dari sungai, dan sekiranya sungai itu tercemar, kemungkinan mereka untuk keracunan itu sangat tinggi. Contohnya daripada apa yang saya dapat daripada berita harian online pada tahun 2019, 1,500 penduduk kampung Gerik terdedah kepada pencemaran air kerana adanya penumpahan logam berat arsenik ke dalam sungai Gerik, ke dalam sungai Ganda. Okey, sungai Ganda Gerik ini berada di Perak. Okey, apa yang berlaku adalah pada permulaan pencemaran, loji lawatan air sungai Ganda ini tidak menutup loji lawatan air itu, tapi membiarkannya sahaja sehingga sampai pada satu tahap timbulnya kerisauan dan loji rawatan air ini dikerahkan untuk tutup. Setelah dilakukan penyelidikan, terdapatnya 0.01 mg logam berat arsenik dalam air itu. Walau bagaimanapun, mengikut piawaian WHO, nilai sebesar itu tidak akan menyebabkan keracunan kepada manusia. Okey. Seterusnya adalah kehilangan punca pendapatan.
sebagaimana yang kita tahu, punca pendapatan utama masyarakat di pinggir pantai dan di pinggir laut adalah perikanan, iaitu sebagai nelayan untuk menangkap ikan dan hidupan akuatik di laut dan dijual dan sebagainya. Tetapi bila berlakunya pencemaran air ini, terdapatnya sampah sarap yang banyak di lautan dan di sungai, terdapatnya air yang kotor disebabkan bahan-bahan toksik, nelayan di sungai dan nelayan di laut tidak dapat menangkap ikan dan hidupan akuatik untuk dijual bagi sumber pendapatan mereka. Hal ini kerana sampah sarap yang menghalang pandangan mereka untuk menangkap ikan, dan selain itu air yang bertoksik ini juga, yang air yang tercemar ini menyebabkan hidupan akuatik itu mati. Okey. Apa yang saya tahu, berlakunya banyaknya hidupan mati di sungai, hidupan akuatik yang mati di sungai adalah disebabkan pertumbuhan alga pada permukaan air sungai. Contohnya, apa yang saya faham, pertumbuhan alga adalah disebabkan oleh nilai BOD yang tinggi di dalam air sungai. Contohnya, maksudnya BOD itu adalah biochemical oxygen demand, keperluan oksigen biokimia. Bila BOD ini tinggi disebabkan oleh pencemaran terma. Pencemaran terma ni bila air panas yang dikeluarkan daripada stesen kuasa elektrik dan nuklear dilepaskan ke dalam sungai, menyebabkan suhu air tinggi dan menjadi punca kepada nilai BOD tinggi. Apabila nilai BOD ini tinggi, maka nilai oksigen terlarut kurang dan alga tumbuh di permukaan air, dan akhirnya hidupan akuatik di bawah seperti numpak air dan ikan tidak mendapat oksigen yang cukup dan akhirnya mati. Jadi nelayan yang di laut dan juga di sungai tidak dapat meneruskan sumber pendapatan mereka kerana pencemaran air ini. Okey, seterusnya adalah kekurangan sumber air bersih. Okey, sebagaimana yang semua tahu ataupun mungkin ada yang tidak tahu, bumi kita 70% adalah terdiri daripada permukaan air. 97.2% daripada 70% ini adalah air masin dan 2.8% daripada ini adalah air tawar. Okey, bermaksud sekiranya banyaknya berlaku pencemaran air di sungai dan di laut, sumber air bersih manusia sudah tak ada. Manusia boleh hidup tanpa makanan, tapi manusia sukar untuk hidup tanpa air walaupun dalam beberapa hari. Boleh menyebabkan kesihatan dan juga membawa kepada maut. Okey, seterusnya adalah kekurangan sumber protein berasaskan makanan laut. Okey, macam kita tahu, ikan dan ikan, udang, sotong, semuanya adalah sumber protein kepada masyarakat di dunia ini yang berasaskan laut. Memang kita ada sumber makanan protein yang lain, tetapi ikan, hidupan laut juga adalah salah satu sumber protein utama kita. Okey, apabila berlakunya pencemaran, maka kuranglah sumber protein utama kita. Seterusnya, pencemaran sungai juga menyebabkan bau yang tidak menyenangkan. Okey, mungkin kepada masyarakat yang duduk di kawasan tiada sungai mungkin tidak menerima kesan ini, tapi bila masyarakat yang tinggal di kawasan yang berdekatan dengan sungai yang tercemar disebabkan oleh bahan sisa toksik dan juga sampah sarap, menghasilkan bau yang sangat menyakitkan hidung dan tidak sesuai untuk dibawa oleh manusia dan tidak merasakan selesa untuk dibawa. Jadi apabila mereka tinggal di kawasan itu merasakan sangat tertekan disebabkan bau yang terhasil daripada pencemaran air itu. Seterusnya, kesan yang terakhir adalah peluang untuk generasi akan datang melihat hidupan akuatik yang hampir pupus pada masa kini adalah berkurang. Okey, maksudnya dekat sini kalau sekarang ni dah ada pun hidupan akuatik yang hampir pupus, tapi bila meningkatnya pencemaran laut dan pencemaran sungai, kemungkinan hidupan yang hampir pupus ni akan pupus dengan lebih cepat. Contohnya hidupan air tawar, hidupan akuatik air tawar iaitu ikan sepilai merah dan juga ikan kelisa yang hampir pupus. Seterusnya di laut pula penyu kara dan juga tuntung laut. Sekiranya hidupan ini tidak dijaga dan berlakunya pencemaran laut dan sungai yang lebih banyak, hidupan ini lebih terancam dan lebih cepat
terpupus ataupun lebih cepat pupus, menyebabkan jenis datang tidak dapat melihat mereka secara realiti. Okey. Itu adalah kesan kepada masyarakat. Namun sekiranya kesan itu sudah memberikan kesan besar kepada masyarakat, apatah lagi kesannya kepada negara kita sendiri. Okey. Sebagaimana kita tahu, laut adalah salah satu punca pendapatan negara kita. Punca kita mendapatkan pendekatan ekonomi negara juga salah satu penyumbangnya adalah pelautan ataupun kegiatan ekonomi di laut. Okey. Kesan pencemaran air yang pertama pada negara adalah lokasi pelancongan terjejas. Kenapa lokasi pelancongan terjejas? Sebab pesisiran pantai penuh dengan sampah, laut menjadi kotor dan air yang jernih menjadi kotor disebabkan oleh sisa toksik dan juga bahan buangan oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab ini. Terus juga hidupan akuatik juga mati kesan daripada termakan sisa toksik dan sampah yang dianggapkan makanan itu. Okey. Contoh dalam akhbar yang saya jumpa adalah paus mati tertelan plastik. Berita harian online pada tahun 2016 di pesisiran Sungai Sarangbuaya, Johor. Bangkai paus telah ditemui dan hasil berdasarkan menunjukkan bahawa mati disebabkan oleh tertelan plastik. Selain daripada itu, pada Mac 2015 di perairan Teluk Likas terdapatnya paus yang mati disebabkan makan plastik sebanyak 4.25 kg plastik. Dan pada tahun 2013, Mac juga di pantai Granada, Spanyol, seekor ikan paus juga ditemui mati tertelan 17 kg plastik. Nampak tak dekat sini betapa sampah sarap itu menjadi punca kematian hidupan akuatik. Okey. Seterusnya juga laut kotor. Laut kotor juga menjadi punca kepada lokasi pelancongan negara kita terjejas. Antara penemuan saya pada internet yang saya jumpa di harian di akhbar online My Metro, pencemaran minyak terburuk di laut kotor di Kota Tinggi dan menjejaskan pantai Tanjung Baku 2019 disebabkan oleh insiden pembuangan minyak hitam marine fuel oil. Jadi penumpahan minyak hitam itu telah menyebabkan laut itu kotor dan menyebabkan pesisir pantai Tanjung Balau itu tercemar dan terkesan. Okey, seterusnya adalah ekonomi negara kita merundung. Kenapa ekonomi negara kita merundung? Bila pelancong tak datang, sumber ekonomi kita berkurangan, sumber ekonomi kita terjejas. Selain itu, kenapa ekonomi kita merundung adalah apabila sungai yang tercemar ini menyebabkan tiadanya sumber ikan air tawar yang dieksport ke pasaran antarabangsa. Okey. Ini pun pengetahuan baru bagi saya dan mungkin pengetahuan baru bagi anda. Sebenarnya negara kita ada mengeksport ikan air tawar ke pasaran antarabangsa. Yang saya temui adalah di ladang Sinergi Tasik Temenggung Perak, ikan air tawar tilapia diproses menjadi filet dan dieksport ke negara luar, antaranya Amerika Syarikat, Taiwan dan juga Singapura. Maksudnya salah satu punca pendapatan negara adalah pengeksportasian ikan air tawar ini ke negara luar. Tapi bila dah ikan air tawar ini pupus ataupun tidak ada disebabkan oleh pencemaran air, jadi sumber ekonomi negara juga merundung dan berkurang. Okey. Pencemaran yang ketiga adalah kita dipandang hina oleh masyarakat luar ataupun orang asing. Bila masyarakat luar datang bertanah ke negara kita, bila dia orang datang melancong tetapi melihat sungai, melihat pantai dan melihat laut negara kita tercemar, banyak sampah dan juga kotor, pastinya mereka akan bawa berita ini kepada kawan-kawan mereka di negara mereka. Mereka akan mengatakan bahawa ini khabar daripada rupa. Mungkin pada gambar di internet Malaysia nampak cantik, tetapi pada realitinya terdapatnya sampah serap yang bersepah dan laut-laut dan sungai-sungai negara kita bukanlah secantik yang mereka sangkakan. Jadi menyebabkan pandangan mereka kepada negara kita telah berubah. Dan kesan yang terakhir adalah pengeluaran kos yang tinggi
dalam membersihkan sungai yang tercemar. Okey, apa yang saya dapat dalam pembersihan ni adalah pembersihan Sungai Kim Kim di Muar Johor pada tahun 2019. Sungai Kim Kim tercemar dengan sangat teruk dan sebanyak RM6.4 juta kos perbelanjaan dikeluarkan untuk membersihkan Sungai Kim Kim itu. Jadi, kerajaan telah rugi banyak untuk membersihkan sungai dan laut yang tercemar disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Jadi, adakah kita akan membiarkan masyarakat dan negara kita terus mendapat kesan yang negatif hasil daripada pencemaran yang kita lakukan sendiri? Wajarkah kita mendapat kesan negatif ini sedangkan kita yang melakukan dan kita mendapat kesan? Adakah itu logik sebenarnya kan? Padahal kita boleh cegah dan kita boleh elakkan benda berlaku dengan melakukan inisiatif-inisiatif tertentu. Jadinya, baiklah, itu sahaja kesan pencemaran air sebagai krisis alam sekitar kepada sosial budaya masyarakat dan negara yang saya temukan. Jadi harapan saya adalah agar pencemaran air ini dapat dikurangkan dan dapat dicegah daripada berlaku dengan lebih berleluasa supaya tidak memberi kesan kepada sosial budaya dan masyarakat negara kita, terutamanya kepada ekonomi negara supaya ekonomi negara kita terus meningkat naik. So ini saya berharap agar masyarakat dan negara ini turut mementingkan kebersihan, terutamanya kebersihan di pantai, kebersihan di laut dan di sungai. Sekian, terima kasih.